Salam sejahtera, nama saya Ridik Wimbos, nombor metrik 62399. Tajuk saya pada hari kali ini adalah hak cipta kes filem Bosya, jangan pilih jalan hitam. Untuk doket number ini, kes ini tidak dipaparkan di media sosial. Okey, baiklah. Kes ini adalah kes perbicaraan antara penulis novel dengan pengarah filem iaitu Samsul Yusof, bapaknya Yusuf Haslam, dan syarikat mereka berhubungan dengan dakwaan plagiat yang akan berlangsung pada 19 Oktober 2015. Alias Idris telah memfailkan saman terhadap Samsul Yusof atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf, bapaknya Muhammad Yusuf bin Muhammad Aslam, iaitu Yusuf Aslam, dan syarikat Scope Production dan Berhad pada 24 November 2014 kerana didakwa telah meniru novel alias itu dalam filem Bosya, Jangan Pilih Jalan Hitam, yang diterbitkan pada tahun 2019. Alias juga yang telah diwakili oleh program Mr. Kumar mendakwa beliau telah menulis novel itu pada 1995 menggunakan nama pena N. Natasha Anita, serta merupakan pemilik hak cipta terpelihara karya tersebut. Beliau mendakwa bahawa terdapat banyak persamaan antara segi tema, slot, watak, mesej di dalam novel Aku Bosya dengan filem Bosya tersebut. Alias juga telah mendakwa pihaknya telah menulis surat kepada semua defendant untuk memaklumkan bahawa hak cipta terpelihara beliau telah dilanggar dan menuntut ganti rugi. Namun pihak defendant juga tidak mengindahkan surat yang telah diberikan oleh alias Idris. Berikutan itu, beliau telah memfailkan saman dan menuntut satu deklarasi bahawa kesemua defendant telah melanggar hak cipta terpelihara plaintiff sebagai penulis asal. Memohon untuk instruksi untuk melarang defendant menyiarkan filem Bosya, Jangan Pilih Jalan Hitam itu, dan satu perintah ganti rugi serta faedah. Tahun seterusnya, tahun 2015, mereka memperoleh ganti rugi sebanyak RM100,000 daripada penulis novel berhubung dengan kes saman berkenaan. Apabila Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Datin Azizah Namawi, Kuala Lumpur membuat keputusan membenarkan tuntutan balas dikemukakan berdua beranak itu dan Scope Production Sdn Berhad sebagai selaku defendant. Dalam tuntutan balas defendant tersebut, defendant terhadap plaintiff, ketiga-tiga defendant turut mendakwa bahawa plaintiff telah menulis kata-kata fitnah dalam blog miliknya pada 16 November 2014. Defendant juga mendakwa bahawa fitnah itu telah ditulis untuk memalukan dan menjatuhkan nama serta reputasi defendant dalam industri filem. Di sini jelaslah menunjukkan bahawa alias Idris ini juga telah mencemarkan nama syarikat tersebut di laman sesawang, di laman sosial miliknya. Defendant juga oleh yang demikian, defendant juga meminta untuk menuntut satu instruksi menghalang plaintiff atau pekerjanya memberi apa-apa kenyataan lisan atau tulis kepada media yang merujuk kepada apa-apa peniruan atau persamaan antara novel dan filem terbabit. Instruksi ini adalah bermaksud menuntut supaya pihak yang terlibat tidak mengambil tindakan ataupun menghentikan sesuatu tindakan ataupun sebaliknya. Oleh yang demikian, kes tersebut juga tidak terhenti di situ. Baru-baru ini, Mahkamah Rayuan Putrajaya membenarkan pula tuntutan Idris. Malah, panel hakim memerintahkan
para responden untuk membayar Elias Idris ganti rugi. Mereka juga telah membatalkan ganti rugi tersebut. Oleh yang diperintahkan oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya tersebut, mereka tidak berpuas hati dan mereka juga membatalkan putusan Mahkamah Tinggi yang menolak saman novelis itu selepas membenarkan rayuannya. Kes ini tidak sampai di sini saja. Kes ini juga terus dijalankan kerana Samsul, bapanya Yusuf, dan Scope Production Sudirman Bahad tidak berpuas hati dengan tuduhan yang dilakukan oleh Elias Idris. Setelah berbicara di Mahkamah Tinggi, Elias Idris juga gagal membuktikan tuduhan tersebut. Ini kerana hakim ketika itu berpendapat bahawa Elias Idris gagal membuktikan defendant melanggar hak cipta dipelihara novel Aku Bosya, filem yang diterbitkan oleh syarikat tersebut. Di sini juga telah membuktikan Elias Idris telah kalah dalam persidangan itu, maka surat saman ganti rugi yang dilakukan oleh syarikat tersebut kepada pihak plaintiff iaitu Elias Idris sebanyak 140,000 kepada syarikat milik Samsul Yusof. Oleh yang demikian, pada pendapat saya dalam kes ini, novel yang diterbitkan oleh Elias Idris ini tidak berkaitan langsung dengan filem yang diterbitkan oleh Samsul Yusof. Ini kerana Samsul Yusof telah menerbitkan filem tersebut adalah berdasarkan remaja zaman sekarang dan pengalamannya sebagai remaja di waktu masa lalu. Oleh yang demikian, saya akan tunjukkan video perbicaraan antara Elias Idris dengan Samsul Yusof. Oleh itu, Samsul Yusof telah memenangi kes tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak saman penulis novel Elias Idris terhadap pelakon dan pengarah Syamsul Yusof dan dua lagi yang lain berhubung dakwaan menciplak karya untuk menghasilkan filem Bosya Jangan Pilih Jalan Hitam. Keputusan itu diambil kerana mahkamah menetapkan idea mengenai Bosya dan Mak Rempit tidak dilindungi Akta Hak Cipta 1987. Menolak saman itu, Hakim Datin Azizah Nawawi berkata isu tersebut yang menjadi subjek utama penceritaan tidak boleh dijadikan perbandingan antara novel dengan filem. Justru ia tidak boleh dianggap eksklusif kepada novel karya plaintiff Aku Bosya Elias menamakan Syamsul, bapanya Datuk Yusof Haslam dan Scope Production sebagai defendant. Dari serangan oleh lawyer saya dan saya cakap segala ini dah terbukti dan alhamdulillah dengan kebenaran yang terbukti pada hari ini, harapan saya moga Scope Production dan nama saya tidak terjejas. Hakim membenarkan tuntutan balas terhadap plaintiff ekoran fitnah melalui penerbitan artikel dalam internet berhubung isu ciplak berkenaan. Justru Elias diperintah membayar ganti rugi berjumlah RM140,000 kepada semua defendant.